their efforts. Agensi swasta dan badan berkanun digalak turut serta menyokong program pembangunan pendidikan di negeri Sarawak. We also invite the private sector to participate in the promotion of education in the state, such as Petronas, Shell Berhad, Yayasan Satu Malaysia, Yayasan Saim Dhabi, Astro, Yayasan Rakyat Malaysia, dan lain-lain. We also encourage the private sector to be involved in education, and they are responding. Program Sarawak Corridor of Renewable Energy, SCORE, Sarawak Corridor of Renewable Energy, bukan main ball tu, SCORE, pendek, memerlukan banyak tenaga kerja mahir. You need a lot of talented technical talent. Hasrat ini akan dapat dicapai melalui transformasi pendidikan vocational. There is a change in our approach to vocational schooling. We must have more vocational schools, more technical schools, because we are going to industrialize. SPM alone is not enough. You must develop skills over and above SPM to be employable. That is the reality. Selaras dengan usaha ke arah transformasi ini, kerajaan negeri mewujudkan tabung ekonomi gagasan Anak Bumi Putera Sarawak ataupun TEGAS, bukan TERAS. Nak nemu ke dia? Pasti baru kan? Aku agak cakap politik lah. TEGAS dilancarkan secara rasmi pada 28 Januari tahun 2012 bertujuan memajukan masyarakat Bumi Putera menerusi pendidikan teknikal dan latihan vocasional. Kita mesti menukarkan sikap kita terhadap pendidikan vocasional. Jangan kita masih berpanggil lolok marik. Mun kerja dalam ofis, berekon, ada telefon, pangkat orang ya. Munnya lagi kerja makin tangannya kemai kena minyak, rendah lah orang ya. Tapi kini tu, siapa pandai kerja tangan, lebih besar gaji daripada orang yang duduk di ofis ekon saja. Negeri Sarawak mempunyai jumlah terbesar sekolah pendalaman, iaitu sebanyak 403 sekolah rendah dan menengah di luar bandar. Saya amat berbangga dengan pengorbanan dan usaha gigih para guru dalam memastikan semua murid mendapat pendidikan yang sewajarnya di kawasan luar bandar. You must salute those teachers who are prepared to live in the rural areas and teach them. Walaupun suasana tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan bandar. Dan guru-guru dari Semenanjung sudah ditransfer di Sarawak tu, janganlah minta nak pulang cepat gila. Stay longer lah. Kadang-kadang 3 bulan nak tahan nak pulang. Matilah kita tu. Saya dapati sekolah-sekolah luar bandar telah menunjukkan peningkatan pencapaian yang setanding dengan sekolah-sekolah bandar. The rural children given the chance, diberi peluang, they can do well as urban students. They have been proven that. Jangan kita mulia di bandar pandai, luar bandar bodoh katanya. Maybe it's the reverse, I don't know. Atas fakta geografi
guru-guru yang bertugas di negeri ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran seperti lokasi yang jauh, kurang kemudahan infrastruktur dan kekurangan guru. Terima kasih kepada kerajaan pusat atas sokongan padu kepada kerajaan negeri untuk meningkatkan kemudahan infrastruktur di luar bandar negeri Sarawak. Of course, I did comment on the poor condition of our schools. That doesn't mean that the federal government is doing nothing about it. They are doing something about it. They're spending more money to improve the condition of our schools. I have to say that because Minister of Education is here lah. Namun masih banyak lagi perlu dilakukan untuk memperluaskan rangkaian infrastruktur di luar bandar Sarawak. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih atas sokongan dan komitmen kerajaan pusat membantu meningkatkan kemajuan pendidikan di negeri Sarawak. Sekian, ya Joko aku. Terima kasih. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan bin Haji Satim, Ketua Menteri Sarawak. Daun semulur di pekan senari, batang lupar indah bersemi, madah dihulur, sembah diberi, amanat perasmi, hajatnya kami. Dengan madah yang sedemikian, tibalah masanya untuk kita sama-sama mendengar amanat khas daripada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pendidikan Malaysia untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Adnan bin Haji Satim, Ketua Menteri Sarawak, dan Yang Amat Bahagia Datin Petinggi Datuk Hajah Jamilah binti Haji Anu, isteri kesayangan Ketua Menteri Sarawak. Kebetulan baru saja menyambut ulang tahun perkahwinan yang terbaru. Dan juga hari jadi Ketua Menteri. We celebrated just now with a small cake. Yang Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu, anak numpang Timbalan Ketua Menteri, Tan Sri Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Datuk Abang Haji Hopeng, Menteri Perumahan dan Pelancongan Sarawak, Datuk Fatimah Abdullah, Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga, yang juga Esko Pendidikan Negeri Sarawak, yang Berhormat Datuk Mary Yap Kain Cheng, Timbalan Menteri Pendidikan 1, Yang Berhormat Menteri-Menteri Negeri, Tan Sri Dr. Madinah binti Muhammad, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Tan Sri Datuk Amar Muhammad Mursidi Abdul Ghani, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, yang berbahagia Datuk Sri Datuk Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, pegawai kanan Kementerian, dan direktur jemputan, warga institusi pendidikan di negeri Sarawak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.
Pertama-tamanya saya ingin memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama di majlis yang diadakan pada petang ini, iaitu perjumpaan khas bersama-sama warga Institusi Pendidikan Negeri Sarawak pada petang yang berbahagia ini, sempena dengan lawatan kerja ke Sarawak untuk saya selama 2 hari ini. Untuk awal ucapan ini, saya ingin mengucapkan selamat menyambut tahun baru 2015, dan pastinya tahun ini adalah tahun yang lebih penting, yang amat mencabar, bukan saja untuk Kementerian Pendidikan tetapi untuk negara secara keseluruhannya. Mudah-mudahan dengan usaha kita semua, Malaysia akan terus kekal aman, makmur dan sejahtera, dan Sarawak akan terus maju, khususnya di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Haji Adnan Satim, Ketua Menteri Sarawak. Sepanjang tahun yang lalu kita telah meneruskan usaha kita di peringkat Kementerian Pendidikan untuk mencapai matlamat dalam gelombang pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, dan sekarang ini kita sedang pun giat menjadikan sebuah lagi pelan pendidikan yang dikenali sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi untuk tahun 2015 hingga tahun 2025. Inilah untuk menggantikan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara yang telah pun kita kaji semula. Baru-baru ini dalam satu sesi Town Hall PPPM untuk pengajian tinggi telah pun kita adakan di 4 lokasi, termasuklah di Universiti Malaysia di Sarawak ini, yang tujuannya ialah untuk berkongsi pandangan tentang masyarakat dengan masyarakat awam tentang aspirasi kerajaan, khususnya Kementerian Pendidikan untuk sektor pendidikan tinggi. Kedua-dua pelan ini kita tahu mempunyai matlamat yang jelas, iaitu untuk menyediakan suatu sistem pendidikan yang lebih baik, untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan, yang berkemahiran, berfikir, berkebolehan untuk memimpin dan berkomunikasi dengan baik, serta memiliki nilai-nilai kerohanian dan beridentiti nasional seperti yang dinyatakan dalam 6 aspirasi murid dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kesemua aspirasi ini kemudiannya disambut oleh aspirasi PPPM pengajian tinggi yang bermatlamat untuk menghasilkan bakat terpelajar di pacu nilai ataupun learned values driven talent yang seimbang dan juga yang holistik dan mempunyai minda, keusahawanan dan jati diri nasional. Satu daripada peranan penting yang dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Pendidikan untuk kedua-dua sektor pelajaran dan pendidikan tinggi dalam rancangan Malaysia yang ke-11 nanti ialah untuk memastikan negara memanfaatkan bakat, iaitu menghasilkan modal insan minda kelas pertama yang mampu menggunakan pengetahuan mereka secara proaktif, kreatif dan inovatif. Dan modal insan ataupun bakat yang perlu kita bangunkan melalui sistem pendidikan negara ini bukan saja boleh memenuhi tuntutan pembangunan ekonomi, tetapi juga perlu disertai dengan pengamalan dan penghayatan nilai-nilai hidup yang tinggi.
Dan pembangunan modal insan ini diperkukuhkan lagi melalui institusi pendidikan bermula dengan pengambilan guru baru yang berkualiti. Dan untuk itu pihak kementerian melalui Institut Pendidikan Guru sentiasa berusaha untuk mempromosi kerjaya guru kepada pelajar-pelajar yang cemerlang lepasan SPM termasuklah di Sarawak ini agar memilih bidang perguruan sebagai kerjaya pilihan. Pada tahun 2014, tahun lalu, seramai 5,293 permohonan untuk melanjutkan pengajian ke IPJM diterima daripada pemohon di negeri Sarawak ini. Dan dari sejumlah itu seramai 1,713 pemohon melepasi tapisan awal. Dan dari jumlah tersebut 665 pemohon layak ditemuduga. Akhirnya seramai 398 calon negeri Sarawak telah pun ditawarkan untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Perguruan ambilan Jun 2014 di IPG di seluruh negara. Jika dibandingkan bilangan calon yang dipanggil untuk temuduga dan bilangan calon yang berjaya, sebanyak 59.85% calon anak negeri Sarawak telah berjaya ditawarkan kemasukan pengajian Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP 2014. Saya nak jelaskan sedikit tentang perkara ini, agak satu subjek yang agak panas. Tadi pun media waktu saya ditemu ramah bertanya tentang kenapa bilangan mereka-mereka yang dipilih daripada Sarawak untuk mengambil bidang perguruan ini dikatakan kecil. I've just mentioned to you those figures. Dan apakah langkah yang boleh kita ambil supaya peratusan penyertaan anak-anak Sarawak untuk menjadi guru dan mengajar di Sarawak itu dapat kita tambah? Bersetuju? Kalau tak setuju, tak apalah. So we discuss this. I think Datuk Fatimah pun hadir bersama dalam mesyuarat yang kita adakan bersama dengan Menteri dan Esko Pendidikan di Kuala Lumpur beberapa hari yang lalu. Sengaja saya bangkitkan supaya kita dapat mencari jalan dan pendekatan baru supaya pertamanya dapat membantu kerajaan khususnya kementerian untuk menempatkan guru-guru daripada Sarawak di Sarawak. Bukan ini bercanggah dengan hasrat untuk mengintegrasikan Malaysia ini, tetapi dalam soal kepentingan pendidikan, maka dirasakan mungkin anak Sarawak lebih faham, lebih mengetahui budaya, adat, resam, kepentingan etnik dan pelbagai-bagai, which is very, very Malaysian in nature. Maka itu kita putuskan, it is now a new policy that I want to say, that over the next number of years, there must be an incremental improve in terms of numbers. Bermakna peningkatan bilangan anak-anak Sarawak dapat menjadi guru ditambah. Saya belum dapat pastikan hari ini berapa peratus daripada permohonan yang sudah diluluskan dan dalam penghematan terdiri daripada anak-anak Sarawak di Sarawak. Ada juga yang bukan di Sarawak tapi di Semenanjung. Ya? Jadi oleh sebab itu untuk tujuan ini Sarawak dan Sabah kita akan mengambil satu pendekatan yang agak baru. Iaitu pertamanya kita mahu supaya bilangan pemohon yang akan datang daripada Sarawak mesti bertambah. Just now we mentioned just about 5,000. I think this is not sufficient. Kita kalau boleh lebih ramai minat. Dan ini memerlukan dokongan, sokongan dan moral support daripada guru yang sedia ada, ibu bapa di Sarawak supaya melihat bidang perguruan sebagai satu bidang yang agak utama dan hampir sebahagian besar anak-anak kita mau menjadi guru sebagai kerjaya pilihan utama mereka. Maka dengan cara begitu, kita akan lihat jumlahnya akan meningkat. Keduanya, tidak bermakna bahawa orang Sarawak tidak sepandai orang Semenanjung.
I don't think the Chief Minister will agree to that. Neither will I agree to that issue. Tidak ada beza. Kepandaian, kebijaksanaannya sama. Tetapi kerana ada perkara-perkara tertentu, bagaimana CM sebutkan tadi, the need to give fuller support, better infrastructure because of the situation in Sarawak. Maka ini langkah-langkah yang wajar kita ambil dari segi jangka sederhana dan jangka panjang. Bermakna sekolah di Sarawak tidak kurang baik dan setanding dengan sekolah-sekolah di negeri-negeri yang lain. So there is a need for bigger support, bigger fund. Kalau boleh CM bisikkan pada Perdana Menteri bila datang ke sini nanti, please give more money to the Ministry of Education. So that we can then distribute on a fair basis to more schools in Sabah and Sarawak, especially those in the remote areas. Saya ada data, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak tanya pun saya tahu berapa bilangan sekolah yang memerlukan bantuan, yang mana sudah daif. We did a survey just a few years back. Tetapi malangnya kita tidak mempunyai dana yang mencukupi. Kerana kalau KSU mungkin boleh beritahu berapa jumlah peruntukan yang kita mohon pada tahun yang lalu, 13 bilion. Is that so? Yang kita dapat 1.4 billion untuk pembangunan. So please, not only understand, appreciate, but we are trying to secure more in the next 11 Malaysia plan. Itu sebab kita telah sediakan satu perancangan yang lebih terperinci supaya jumlah peruntukan itu dapat kita tambah untuk tujuan pembangunan. Balik pada soal untuk meningkatkan bilangan pelajar-pelajar yang lulusan SPM. Sudah pun kita timbangkan satu cara yang agak lebih sesuai. Kalaupun mereka tidak memenuhi syarat penuh. Sebagai contoh, kita sudah tingkatkan dia punya tahap benchmark, iaitu 5 distinction, 5A. Tetapi untuk kategori tertentu, kita sudah kurangkan hanya kepada soal kredit saja. Contohnya, sebagai contoh anak-anak penan dan sebagainya, itu kita sudah buat. Tetapi tidak meliputi semua pemohon-pemohonan daripada jumlah kumpulan etnik yang lain. Dan untuk itu, bagi saya, kalaupun mereka tidak memenuhi syarat, tetapi kerana nak mengisi kekosongan-kekosongan yang berlaku dan akan berlaku di Sarawak, maka kita akan mengambil mereka itu. Tetapi dalam tempoh mereka di IPGM, kita perlu upskill mereka supaya waktu mana mereka keluar, bergraduate untuk ditempatkan di sekolah, mereka juga setanding dengan pelajar-pelajar yang dikatakan lebih baik kelulusannya. Kerana bagi saya, soal pendidikan, kita tak boleh compromise dari segi mutu guru yang kita nak tempatkan di sekolah. Ini telah pun disebutkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana untuk mulai tahun yang lepas, kita telah mulakan, kita mahu supaya yang 30% yang terbaik di kalangan lulusan SPM memohon untuk jadi guru. Bukan 30% yang ke bawah, tetapi yang terbaik. Because we cannot compromise